TV KPM. Ya, barulah seronok main permainan macam ni. Okey. Laju lagi. Okey. Ya, okey. Asal susah sangat nak menang ni, main ni. Aduh, saya kalah je dah tadi. Geram betul lah macam ni. Mira. Ya, ada apa tu, Mak? Mira, tolong tengokkan switch stereka tu dah tutup ke belum? Mak nak keluar ni. Yelah, baiklah, Mak. Hati-hati keluar tu. Bye. Okey. Mana lagi? Mengantuklah pula. Main permainan asyik kalah je. Alamak. Lupalah kena jumpa kawan. Dah lambat ni. Tapi tadi Mak cakap tak ingatlah. Biarlah dah lambat. Okey. Ya Allah, Mira. Tengok apa dah jadi ni. Mira. Habis terbakar. Ya Allah, Mak. Aduh. Mira lupa tadi nak tutup switch. Nampak tak, Mira? Lain kali hati-hati. Kalau walaupun kita dekat rumah pun, kita kena hati-hati, Mira. Nasib baik tak ada kemalangan yang berlaku. Kalau tadi terbakar macam mana? Alah, Mak, minta maaf. Mira betul-betul lupa, Mak. Itu satu kecuaian daripada Mira. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir dan juga Cikgu Siti. Jangan risau, tiada apa-apa yang kebakaran di sini ya. Semua sama saja, ini hanyalah sekadar lakonan sahaja bersama dengan cikgu kita, di mana hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik, iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tahap 1, literasi dan numerasi keselamatan di rumah. Betul. Inilah dia yang Cikgu Siti nak terangkan. Cikgu ya? Ya, tapi betul. sebelum tu Cikgu, mungkin Cikgu boleh dekat sikit. Dah jauh. Okey Cikgu. Okey, Cikgu, boleh ke Cikgu perkenalkan diri Cikgu kepada semua yang sedang menonton sekarang? Silakan. Okey. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera kepada murid-murid. Baik, nama Cikgu Siti Zubaidah binti Musa. Cikgu mengajar di SK Bandar Maharani, Muar Johor dan telah pun mengajar pemulihan khas selama 13 tahun. Wow. Baru lagi, Mira. Tak ada baru, Cikgu. Sangat berpengalaman tu, Cikgu. Ya, 13 tahun tu penuh pengalaman, Cikgu ya. InsyaAllah. Baik, Cikgu. Cikgu tadi kata ini ialah kecuaian yang berlaku di rumah. Betul. Apa sebenarnya kaitan tadi tu dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini, Cikgu? Baik, untuk pengetahuan Mira dan juga murid-murid dekat rumah, pada hari ini kita akan belajar membina ayat tunggal dengan yang berkaitan dengan aktiviti yang boleh kita jalankan di rumah. Kan sekarang kan kita kena duduk di rumah, Mira. Betul. Untuk menghentikan penularan wabak COVID-19. Jadi kita jangan fikir duduk di rumah tu selamat sebenarnya, Mira, kalau kita tidak berhati-hati. Jadi hari ini selain daripada membina ayat tunggal, kita juga perlu belajar membaca ayat tunggal yang kita bina tadi dengan intonasi yang betul dan jelas. Serta dengan aktiviti-aktiviti yang kita belajar tadi, kita kena merekod aktiviti yang kita lakukan tadi dengan waktu yang sesuai. Wah, itulah dia digabung jalikan antara literasi dan numerasi tu, Cikgu. Betul. Membaca dan juga menulis jam, waktu, ya, Cikgu waktu, ya. Betul. Wah, okey, banyak aktiviti yang Cikgu Siti sendiri nak lakukan dan macam Cikgu kata tadi, duduk di rumah tak semestinya selamat kalau kita cuai kan, Cikgu. Betul. Kemalangan juga boleh berlaku di rumah dan ini yang Cikgu Siti nak fokuskan bersama-sama. Cikgu, kita berhenti berehat dulu boleh, Cikgu? Boleh sangat. Okey, jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM di mana hari ini Cikgu Siti ingin fokuskan kepada keselamatan di rumah bagi murid-murid tahap 1 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Cikgu, ini antara aktiviti yang cikgu dah sediakan ni kan cikgu? Betul, Mira. Okey, untuk pengetahuan semua, 5 aktiviti yang cikgu sediakan ini kita biasa buat dekat rumah. Terutama sekali murid-murid yang berada di rumah lah. Okey, yang kita ada sekarang ni, cikgu akan bacakan. Kita ada mengemas mainan, membasuh pakaian, mengelap kipas, menggosok baju dan menanak nasi. Okey, Mira pernah buat semua ni dekat rumah? Saya pernah buat semua ni cikgu. Tapi saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Kenapa pula aktiviti-aktiviti ni berbahaya kalau kita lakukan di rumah cikgu? Oh, okey. Untuk pengetahuan semua dan juga Mira, kalau Mira tengok mengemas mainan, nampak tak muka murid ni sedih? Sebab bila kita tak kemas mainan kita, mainan bersepah, biasalah duduk rumah kan Mira kan, main-main, sekali terpijak. Bukan kita sahaja, orang dewasa kalau terpijak kaki boleh luka, betul tak? Betul. Jadi kita kena mengemas mainan kita. Okey, kemudian membasuh pakaian. Nampak tak? Okey, yang budak lelaki ni dia agak tinggi, okeylah. Kalau murid yang rendah nak tolong ibu, membantu ibu basuh pakaian kotor, bayangkan dia nak masukkan baju, nak guna orang kata pencuci pakaian yang berbahaya untuk budak-budak kan. Jadinya kalau tak berhati-hati Mira, kita nak gunakan masukkan pembasuh pakaian tu semua boleh mendatangkan kecederaan juga sebenarnya. Betul. Banyak lagi macam mengelap kipas, Mira tahu kan? Agak-agak Mira kalau kita tak berhati apa akan jadi? Oh, kalau mengelap kipas ni kan cikgu, kita mesti guna tangga kan cikgu? Betul. Kalau macam ni tak berhati-hati, risau boleh terjatuh tangga pula cikgu. Ya, nak tunjuk rajin tapi nanti dah buat kemalangan pula kan. Pandai Mira. Dan yang berikutnya menggosok baju Mira. Tadi dah ada pengalaman kan. Kalau kita tak berhati-hati, bayangkan apa akan jadi tadi. Satu, tak tutup suis setrika. Satu lagi, kalau kita menggosok tak perasan ada orang datang ke Mira. Betul. Atau budak-budak kecil terlanggar kita jatuh pula setrika yang panas tadi tu kan dah bahaya. Betul. Dan yang last sekali menanak nasi. Apa yang bahayanya Mira kalau Mira fikir? Menanak nasi ni kan cikgu, yang bahayanya kalau kita dah letak nasi tu lupa nak on switch. Itu bahaya, nanti mak marah tak masak nasi. Betul juga. Okey, itu bahaya dari segi tak masak nasi lah, lapar pula kan. Okey, kadang-kadang dengan menanak nasi ni kita berhadapan dengan peralatan elektrik. Katalah basahkan tangan kan. Budak-budak pula dia mana tahu nak kena lap, nak kena kering semua tu kan Mira kan. Kan boleh bahaya. Jadi dekat sini saya nak nasihatkan bila kita membuat aktiviti seharian yang biasa kita buat dekat rumah, pastikan kita mengutamakan langkah-langkah keselamatan. Ya, betul tu cikgu. Ini ialah antara langkah keselamatan ataupun aktiviti yang selalu sangat yang kita lakukan di rumah kan cikgu kan. Betul. Dan ada juga aktiviti lain yang kita kerap lakukan juga pada waktu kini, iaitu kita kena sentiasa sanitasi tangan cikgu. Walaupun di rumah kita kena kerap juga sanitasi tangan kita cikgu. Ya, betul. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Oh, sebab kita nak buat aktiviti kan Mira kan lepas ni. Dan juga saya. Okey. Okey, baik. Ingat untuk sentiasa juga menjaga keselamatan diri walau di mana saja kita berada. Okey cikgu dah menerangkan tentang 5 aktiviti yang selalu kita lakukan di rumah ni cikgu. Betul. Jadi apa pula aktiviti seterusnya yang cikgu nak terangkan kepada mereka yang berada di rumah? Okey, kalau murid-murid masih lagi ingat tadi, kita nak belajar membina ayat tunggal berdasarkan kepada kata kerja yang kita telah pun kenalkan tadi. Kemudian yang paling penting apabila kita sudah membina ayat tunggal, kita kena membaca ayat tunggal itu dengan intonasi yang betul dan jelas. Mira tahu tak, kadang-kadang orang tak faham kemahiran membaca ni kita perlu pentingkan intonasi yang betul. Kalau tak betul intonasinya, mungkin murid-murid tidak akan faham apa yang dibacakan. Wah, penting rupanya cikgu. Betul. Jadi Mira, dekat tangan cikgu ni ada sampul. Dia bukan sampul surat, tetapi sampul untuk kita buat aktiviti membina ayat tunggal. Baik. Ayat tunggal? Ya. Apa itu ayat tunggal cikgu? Okey, untuk pengetahuan Mira dan juga murid-murid dekat rumah, ayat tunggal itu ialah ayat yang mengandungi subjek dan predikat, iaitu subjek biasanya orang ataupun kata nama dan predikat itu menerangkan apa yang subjek itu buat. Wah, okey. Macam mana ayat dia tu agaknya ya? Okey, sekarang ni cikgu ada kad perkataan, okey, yang tak tersusun sebenarnya. Baik. Cikgu nak baca sekali lalu. Okey, cikgu selalu ajar murid-murid cikgu dekat rumah, dekat bahasa PDPR lah sekarang ni. Kalau nak membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan, kita kena baca perkataan yang diberikan. Contoh,
Kita ada adik. Adik. Kita ada mengemas. Mengemas. Okey. Kita ada apa ni Mira? Mainan. Mainan. Bagus Mira. Okey. Okey, kemudian cikgu sambung kat bawah je lah Mainan dengan ini apa Mira? Cermat. Nampak tak? Bila kita mengemas mainan, kita kena mengemas mainan dengan cermat. Sebab kalau tak cermat, ada lagi tertinggal yang kecil-kecil biasa tak nampak kan? Betul. Dan kemudian mak lalu terpijak menjerit sakit. Okey. Baik. Ke dalam. Kalau kita tengok gambar tadi Mira, dia mengemas mainan ke dalam apa Mira? Ke dalam beg, cikgu. Ke dalam beg apa? Beg plastik. Pandai Mira, 10 markah untuk Mira dekat situ. Cukup Mira markahnya? Cukup, cikgu. Okey, boleh tak cikgu nak minta Mira baca ayat tunggal ni? Saya bacakan, cikgu ya. Okey. Adik mengemas mainan dengan cermat ke dalam beg plastik. Alamak, macam salah je intonasi Mira tu. Alamak. Tak apa Mira, biasanya memang macam tu Mira untuk murid-murid terutama sekali tahap 1 yang baru saja menguasai kemahiran membaca, mereka akan baca dengan intonasi yang mendatar. Okey, itu bukan salah, kurang tepat sebenarnya. Sepatutnya kita akan baca dengan intonasi yang betul seperti adik mengemas mainan dengan cermat ke dalam beg plastik. Macam tu, cikgu. Betul Mira, nampak macam mudah benarnya kan, tapi biasanya orang terlepas pandang. Okey. Maksudnya titik nota di hujung tu yang kita kena ada intonasi bacaan ni, cikgu. Ya, kita kena berhenti rehat. Pernah cikgu nampak murid-murid yang membaca dengan intonasi mendatar. Contoh macam Mira tadilah. Jadi kita kena betulkan itu. Okey. Jadi kita dah buat ayat yang pertama Mira. Okey, cikgu. Okey. Boleh tak Mira buat yang menanak nasi tu? Menanak nasi. Boleh, cikgu. Saya tolong ambil. Ataupun cikgu tak kemaslah Okey, Mira buat kat bawah je boleh? Okey. Kita tengok. Okey. Cikgu dah sediakan dah. Okey. Baik. Okey, cikgu. Saya minta cikgu tolong tampakkan boleh, cikgu? Boleh. Okey, cikgu buatlah Okey. Alright. Okey, cikgu buka ini. Kalau Mira tengok, menanak nasi tu ialah orang perempuan ke orang lelaki? Orang perempuan, cikgu. Okey, orang perempuan. Tetapi budak ke orang dewasa? Tengok gambar ni macam gambar orang dewasa, cikgu. Okey, pandai Mira. Jadinya Mira, cikgu selalu tekankan pada anak murid cikgu, murid-murid cikgu, kalau orang dewasa, perempuan, kita guna emak ataupun ibu. Jadi dekat sini ada emak. Okey, kita ada emak dekat sini ya. Okey, betul. Emak sedang buat apa? Emak sedang menanak nasi. Okey, dekat sini kita ada suka, kita boleh gantikan sedang tu dengan suka. Betul lah, emak kadang-kadang dia suka masak nasi, betul tak? Betul. Okey, dekat sini kita guna menanak nasi Mira. Okey, kita kena biasakan perkataan menanak nasi tu kerana murid biasa guna memasak nasi. Salah dah tu, cikgu. Dia bukan salah, kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Okey, menanak nasi. Okey, cikgu letak dekat sini menanak nasi. Pada Mira rasa-rasa selalu kita masak nasi bila? Kalau pada setiap hari. Okey, waktu bila? Waktu bila, cikgu? Kalau emak saya pada waktu tengah hari. Pagilah, cikgu. Pagi sebab nak makan tengah hari. Ya, betul. Marah mak saya dengan masak tengah hari. Okey, betul. Jadi dekat sini kita gunakan ayat mak suka menanak nasi pada waktu pagi. Okey, jadi Mira, kita telah pun membuat satu ayat tunggal yang lengkap. Macam tadi cikgu bagi tahu kan, kita kena baca dengan intonasi yang betul. Cuba Mira cuba lagi sekali. Saya cuba lagi sekali, cikgu ya. Ya, yang betul. Okey. Emak suka menanak nasi pada waktu pagi. Tahniah Mira. Betul tak, cikgu? Betul. Dia intonasi tu kita dapat faham tau. Oh, emak suka menanak nasi pada waktu pagi. Macam tu. Sebab cikgu biasanya akan tanya murid cikgu. Okey, siapa yang suka menanak nasi pada waktu pagi? Jadi jawapannya emak. Bila tiada intonasi yang betul dengan jelas ataupun jelas, budak tak faham. Murid-murid tak faham apa yang mereka baca nanti. Jadi kita macam kita rasa risaulah kan, benda yang mudah tapi sebenarnya kita kena betulkan. Okey? Jadi kita dah buat 2 ayat tunggal Mira. Boleh kita buat yang ketiga pula? Boleh, cikgu. Okey. Ini tentang ayat tunggal kan, cikgu? Tadi kan cikgu ada sentuh juga ayat tunggal itu ada subjek dan juga predikat. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan subjek dan predikat tu pula, cikgu? Kalau dalam ayat ni di manakah subjek ni, cikgu? Okey, subjek dekat sini ialah emak.
Emak tu. Jadi predikat tu menceritakan yang emak suka menanak nasi pada waktu pagi. Predikat tu ialah kata yang menjelaskan subjek tadi tu. Menggambarkan subjek tadi. Okey, jadinya kita kita ada membasuh pakaian. Yang ayat yang ketiga kita akan guna. Jadi Mira tengok dekat situ, itu budak tu orang tua Mira. Yang membasuh pakaian ni cikgu, basuh pakaian ni macam kanak-kanak cikgu. Kanak-kanak kan, bagus kan. Jadinya dia mungkin kita boleh bagi nama. Okey. Okey. Dekat sini cikgu dah letak satu nama yang paling penting lah. Okey, nama yang mudah dieja. Amal. Amal. Cikgu selalu beritahu murid-murid cikgu kalau nak letak nama, jangan susah-susah nama sendiri boleh. Janganlah letak nama Zulkarnain apa yang panjang-panjang susah nak eja kan. Nanti jadi Amal Zulkarnain cikgu. Okey, jadinya kita guna nama yang mudah untuk kita eja. Dekat sini cikgu letak Amar Amal. Amal. Okey, dia cikgu ambil perkataan membantu kerana dekat sini kita nampak seorang budak lelaki yang membantu. Membantu siapa? Membantu ibunya. Ya, pandai. Amar membantu ibu. Buat apa Mira? Membasuh pakaian. Okey, biasanya kita basuh pakaian apa Mira? Pakaian apa? Pakaian harian cikgu? Yang kotor. Pakaian kotor. Okey, tak apa pula. Mira, kita belajar Mira. Okey. Amar membantu ibu membasuh pakaian kotor. Okey, sebab tu cikgu nak tekankan bila kita ada perbuatan kata kerja kena ada orang kata sifatnya. Okey, bantu membasuh pakaian apa? Pakaian kotor. Sebab kalau kita guna kata membasuh pakaian bersih macam tak logik pula cikgu tak kena kan, betul tak? Okey, jadi dekat sini kita ada perkataan kita ada ayat tunggal Amar membantu ibu membasuh pakaian kotor. Okey, bagus Mira. Jadi kita buat lagi satu boleh tak Mira? Boleh cikgu, saya ambil menggosok baju cikgu. Ya, boleh. Ataupun cikgu naikkan sikit layan ni Mira. Okey, boleh cikgu. Takut tak muat pula kita nak buat yang seterusnya. Alamak, terjatuh ke belakang pula. Allah. Okey, saya turun sekejap ya cikgu. Okey, tak apa. Okey, ataupun cikgu buat kat sini lah dekat tengah-tengah ni. Okey. Banyak kita belajar hari ni. Cikgu harap murid-murid cikgu dekat rumah tu sempatlah nak buat juga kan? Betul. Okey, ini untuk seterusnya cikgu. Okey, ini untuk menggosok baju tadi. Kalau kita lihat menggosok baju tu ialah murid perempuan, betul? Okey, cikgu dah beritahu banyak kali dekat murid-murid cikgu. Bila kita lihat subjek tu ialah murid perempuan, kita bagi nama yang sesuai. Dekat sini cikgu guna Anis. Anis. Yang simple-simple je Mira kan. Nama Mira pun boleh sebenarnya kita guna. Mira, okey. Kan senang nak eja kan? Okey. Jadi dekat sini Anis. Anis sedang. Cikgu tak ada nama Mira pula. Tadi cikgu letak nama Mira. Apa cikgu? Okey, Anis sedang menggosok baju. Yes, sekejap. Menggosok baju. Okey, kalau menggosok baju kita kena berhati-hati kan? Betul. Okey, jadinya kita letak dengan cermatlah Mira. Okey cikgu. Okey, Anis sedang menggosok baju dengan cermat. Ya, betul. Boleh dengan cermat. Okey, sekejap. Okey. Ingat ya, kalau nak menggosok baju ni macam cikgu katalah sebab serika tu panas. Ya, betul. Jadi kepada murid-murid di luar sana yang mungkin masih lagi di tahap 1 kan agak bahaya kalau mereka lakukan sendiri. Jadi lebih elok ataupun lebih molek kalau penjaga ataupun ibu bapa yang tolong gosokkan baju cikgu. Betul Mira. Okey, kita ada Anis sedang menggosok baju dengan cermat. Cikgu selalu beritahu murid-murid cikgu, bila kita nak buat ayat kita kena tanya bila, di mana. Jadinya biasanya menggosok baju dekat mana Mira? Di bilik. Ya, pandai Mira. Sebab bahaya kan kalau kat ruang tamu kan nanti orang datang ke terlanggar ke kan dah bahaya. Jadinya kita sambung ayat kita. Okey. Anis sedang menggosok baju dengan cermat di bilik tidur. Jadi sudah lengkaplah ayat tunggal kita tadi. Okey, jadinya murid-murid jangan risau kalau nak membina ayat tunggal ni kita biasa tanya diri kita sendiri. Okey, dekat mana? Bila? Tadi kita ada apa tadi? Waktu pagi tu bila lah. Bila emak ni menanak nasi? Okey, pada waktu pagi. Dekat mana Anis menggosok baju? Di bilik tidur. Macam itulah kita nak bina ayat Mira.
Okey, kalau macam kita guna ni sedang menggosok baju. Kurang tepatlah cikgu. Ayat tu seperti tak lengkap. tak lengkap. Menggosok baju tu dah betul. Sebenarnya dah betul, dah cukup dah. Tapi kita nak bagi ayat tunggal tu dengan lebih orang kata lengkap. Sebab kita ada lagi kan orang kata baju dengan cermat. Kita kena berhati-hati, betul tak? Betul. Okey, itulah yang kita katakan dengan tadi mengamalkan langkah keselamatan. Okey, dengan cermat, dengan perlahan-lahan. Okey Mira, yang terakhir sekali kita ada mengelak kipas. Betul cikgu. Okay. Mira biasa mengelak kipas dekat rumah? Mengelak kipas ni biasalah juga cikgu. Tapi selalunya saya akan minta tolong abang saya. Ya, dah Lelaki betul yang tu tolong Mira. elakkan. Betul. Kesian dengan orang lelaki kan? Asyik minta tolong je kita ni. Okey, jadinya betul tadi Mira minta tolong abang kan? Jadi cikgu ada dekat sini abang. Abang lah ya yang kena mengelap kipas. Jadi abang. Okey, mengelap. Okey, cikgu ambil dekat sini sekejap Okey, boleh cikgu. Okey. Mengelap kipas. Abang mengelap kipas. Okey, sebab kan kita kata dia satu pekerjaan yang bahaya, kita akan tambah apa Mira? Dengan cermat ke cikgu? Dengan berhati-hati. Okey, betul tu Mira. Dengan berhati-hati. Dekat mana Mira selalunya kalau kita nak mengelap kipas ni? Apa cikgu? Dekat mana selalunya kalau kita nak mengelap kipas ni? Kipas di ruang tamu. Di bilik tidur kan cikgu? Ya, pandai Mira. Okey, cikgu sambung kat bawah. Di ruang tamu. Okey, tu yang cikgu kata tadi tu. Bila kita buat ayat, kita kena tanya. Bila? Di mana? Jadi dekat sini cikgu guna soalan di mana. Abang mengelap kipas dengan berhati-hati di ruang tamu. Ya, itu dia. Itu dia. Dan apabila kita nak mengelap kipas ni kan cikgu, mungkin ada yang menggunakan tangga, yang menggunakan kerusi. Jadi kena berhati-hatilah di situ sebab bila kita nak mengelap tu pun takut terjatuh kan? Ya, betul. Mira tahu tak, kadang-kadang kan kadang-kadang kita rasa, okey, mengelap kipas tu sebab gambarnya mengelap kipas dekat atas siling, betul tak? Kadang-kadang kipas yang ada yang kata yang berdiri tu pun bahaya juga. Sebab buka letak dekat bawah. Betul? Datang anak kecil, apa tu? Lari, langgar, jatuh, dah luka. Betul tak Mira? Sebab kita buka kat luar kan, dekat bawah kan. Jadinya sebab semua perbuatan yang kita lakukan dekat rumah sebenarnya bahaya. Tapi mungkin dah terbiasa buat, kita rasa tak mungkinlah bahaya. Biasa-biasa je cikgu rasa ni. Macam itulah. Jadi dekat sini cikgu nak ingatkan murid-murid dekat rumah, apa pun macam menanak nasi, menggosok baju, mengelap kipas, membasuh pakaian, mengemas mainan ni, sebenarnya bahaya semuanya. Ya, betul. Ada risikonya tersendiri cikgu. Ya, betul. Bila cikgu Siti katakan tadi tentang kipas yang stand berdiri tu kan cikgu, kalau nak basuh selain daripada kita letakkan di lantai macam cikgu kata, yang kena berhati-hati, kena juga tutup switch cikgu. Jangan switch buka. Walaupun kipas tu tidak bergerak, tapi switch buka bila kita basuh risau berlaku renjatan elektrik pula nanti kan cikgu. Betul Mira. Benda-benda yang pakai elektrik ni, tolonglah ya murid-murid dekat rumah, jangan pandai-pandai sangat-sangat. Sebab cikgu rasa kalau kamu orang kata tunjuk pandai, apa akan jadi tadi Mira? Renjatan elektrik. Okey, betul. Minta cikgu. harap dijauhkanlah. Jadi Mira, kita telah pun telah pun membina ayat tunggal sebanyak 5 berdasarkan kepada kata kerja yang kita letak dekat atas yang tadi. Kemudian cikgu nak boleh tak Mira baca lagi sekali dengan intonasi yang betul? Okey, boleh cikgu? Okey, cuba. Saya baca yang pertama cikgu ya. Okey. Abang mengelap kipas dengan berhati-hati di ruang tamu. Bagus Mira. Nampak tak Mira dah belajar dah. Okey, cikgu harap murid-murid dekat rumah pun boleh baca dengan intonasi yang betul Okey Mira, yang nombor 2 pula. Nombor 2. Okey, nombor 2 saya, yang nombor 3 kita minta cikgu tolong tengokkan sebutkan ya. Okey. Adik mengemas mainan dengan cermat ke dalam beg plastik. Okey, bagus Mira. Okey, yang ketiga, cikgu harap murid-murid dekat rumah boleh ikut cikgu juga. Anis sedang menggosok baju dengan cermat di bilik tidur. Okey, dan yang mana tadi? Yang keempat. Yang keempat, emak suka menanak nasi pada waktu pagi. Macam tu Mira, intonasinya. Okey, dan akhir sekali, Amar membantu ibu membasuh pakaian kotor. Wah, itu dia. Bagaimana cara sebutan ataupun intonasi yang tepat sekali bagi setiap ayat tunggal ini. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika. Sebab selepas ini cikgu Siti nak menerangkan pula tentang numerasi, iaitu tentang waktu pula. Jadi kalau nak tahu, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM, masih lagi bersama dengan Cikgu Siti, di mana topiknya ialah keselamatan di rumah. Cikgu. Ya. Saya ada soalan, Cikgu. Betul. Tadi kan Cikgu, saya dah tolong ibu saya menanak nasi Okey. pada waktu pagi. Tapi pagi tu dikira pukul berapa Cikgu? Okey Mira. Baik, untuk pengetahuan Mira dan juga murid-murid dekat rumah, kita dah buatkan satu standardize yang mana waktu pagi sebenarnya, waktu pagi ialah sehingga 11.59 pagi. Jadinya jangan risau kalau kadang-kadang kita keliru dengan tengah hari sebenarnya. Jadi untuk pengetahuan Mira juga dan juga murid-murid dekat rumah, pukul 12 sehingga pukul 1.59 dikira tengah hari. Okey. Jadi sebelum 11.59 itu dikira pagi. Okey, baik. Okey. Baik Mira, seterusnya kita nak masuk ke aktiviti numerasi. Okey, kalau Mira tengok tadi, okey, contoh kita akan buat aktiviti merekod aktiviti. Okey. Untuk pengetahuan Mira, merekod aktiviti ini ialah salah satu subtopik dalam numerasi yang agak penting juga supaya murid boleh menentukan waktu yang sesuai melakukan aktiviti seharian. Okey? Jadi cikgu letak tajuk dekat sini. Okey? Rekod waktu. Okey Mira? Okey, Cikgu. Jadinya cikgu akan letak masa. Okey? Mira tadi dah belajar kan menanak nasi, menggosok baju, mengelak kipas, membasuh pakaian, mengemas mainan. Betul, Cikgu. Okey. Untuk pengetahuan Mira, aktiviti pada pendapat Mira lah, aktiviti ini boleh dijalankan satu hari tak? Oh, boleh Cikgu. Kan, Mira mesti tahu. Ini kalau kita buat satu hari ni kira busy lah Mira kan? Oh, penat ni. Okey, baik. Untuk pengetahuan Mira, kita nak buat aktiviti merekod waktu. Apabila kita merekod waktu, kita akan buat jadual. Tapi dekat sini cikgu tak buat jadual lah. Tapi cikgu akan buat tajuk bagi kolom jadual tersebut. Okey, dekat sini kita ada waktu. Waktu. Okey, waktu dan juga aktiviti. Okey. Okey Mira Okey, mungkin Mira tak nampak lagi apa cikgu nak buat. Okey. Belum jelas lagi Cikgu. Nanti Cikgu baik. tunjukkan. Okey. Cikgu akan letak waktu. Maksudnya antara pukul berapa. Okey, contoh dekat sini cikgu akan letak 7.45 pagi. Wah, pagi ni. Pagi kan Mira kan? Okey, kemudian cikgu akan letak pukul berapa ni Mira? 10 pagi. Pandai Mira. Okey, bagus sangat. Okey, kemudian cikgu akan letak sekejap Mira Boleh Cikgu. Oh sekejap. Pukul Okey, berapa pula kalau Mira tu? tengok sini 7.45 pagi dengan 10 pagi. Okey, untuk pengetahuan Mira, dekat sini mana aktiviti yang kita buat pada pukul 7.45 pagi? 7.45 pagi Cikgu. Baru bangun tidur. Baru bangun tidur, aktiviti kat sini. Takkanlah 7.45 pagi kita dah nak menanak nasi kan Cikgu? Betul. Macam pendek pula ni. Sudah semestinya ialah kita ambil pakaian kotor kita letak di dalam mesin basuh. Kita membasuh pakaian. Okey, pandai Mira. Jadi cikgu akan letak aktiviti pada 7.45 pagi ialah membasuh pakaian. Okey? Mudah kan Mira kan? Mudah, sebenarnya. Cikgu. Okey. Tapi kadang-kadang ada murid dia tak boleh nak merekod aktiviti mereka sendiri. Itu yang cikgu risau sangat. Okey? Okey Mira, jadi kita dah selesaikan merekod aktiviti pagi. Okey? Kemudian pukul 10 pagi pada Mira. Kita kena buat apa Mira? 10 pagi ni dah mula lapar dah ni Cikgu. Kan? Dah tiba masa untuk makan. Ya, betul. Jadi 10 pagi kita menanak nasi Cikgu. Pandai Mira. Jadi pukul 10 pagi kita menanak nasi Mira. Pasal Cikgu. Okey, menanak nasi Tapi Mira, ada orang menanak nasi malam. Malam? Oh, saya tahu kenapa. Kenapa? Sebab esok pagi mesti nak buat nasi goreng. Pandai Mira. Biasa buat Mira Okey, betul ke Cikgu? Orang masak nasi malam? Ada juga. Kadang-kadang nak sahur kan. Betul. Okey. Sekarang ni cikgu ada pukul 2 petang. Okey Mira. Okey. Kalau Mira tengok pukul 2 petang ni sesuai aktiviti apa? Kalau 2 petang ya Cikgu. Aha. Bila kita dah makan, perut kita pun dah kenyang. Okey. Kita nak mengemas lah Cikgu. Mengemas mainan. Mengemas mainan? Okey. Kalau pendapat cikgu lah Mira, mengemas mainan ni biasanya kita buat petang. Oh. Okey, jadi cikgu letaklah Cikgu letak satu lagi dekat sini.
6.30 petang. Okey. Okey, saja pandai Mira. Okey, jadinya Mira, selepas kita makan tengah hari, kita akan nak kemas rumah kan? Jadi aktiviti yang sesuai ialah mengelak kipas pada pendapat cikgu. Wah, macam tu. Kan? Masa itulah yang kita nak mengelak kipas. Kalau dah petang sangat, orang kata tak sesuai sangat Mira. Tak apa, kita buat mengelak kipas Okey. Baik. Mengelap kipas. Okey, mengelak kipas dekat sini. Okey. Tadi Mira sebut mengemas mainan kan? Okey, masa mengemas mainan itulah yang kita rekod pada waktu 6.30 petang. Okey. Sebab apa Mira agak-agak? Sebab apa? Sebab kalau nak kemas, mestilah kena main dulu. Maksudnya murid dah bermain mainan, kemudian baru mereka kemas permainan mereka, cikgu ya. Biasanya kan mak-mak kan dekat rumah, dah nak maghrib ni, kemas mainan kamu tu. Betul tak Mira? Betul. Okey, ini sebenarnya pengalaman cikgu sendiri sebenarnya. Okey, cikgu ada anak kecil, maksudnya memanglah suruh dia mengemas mainan dekat rumah. Jadi, kita tak settle lagi ni Mira, tak siap lagi. Tinggal satu lagi Mira. Satu lagi ialah menggosok baju, cikgu. Ya, jadi Mira tengok dekat sini cikgu tulis, cikgu letak 8.15 malam. 8 suku malam. 8 suku malam ialah menggosok baju. Betul cikgu ya? Okey, betul. Cikgu, ya. Cuba Mira tengok, ada tak benda yang tak betul dekat situ? Yang tak betul. Saya tengok. Saya macam ternampak sesuatu lah, cikgu. Apa tu? Saya tengok kan, cikgu. 8.15 tu ada satu titik saja, cikgu. Aduh, hai, bagus ni Mira ni. Cikgu nak bagi berapa markah ni. Mata dia tajam betul. Okey, betul tu Mira. Ini bukan salah tetapi tak tepat. Jadi, yang tepatnya kita kena letak titik bertindih untuk menulis waktu yang betul. Sama tak? Oh, macam tu. Okey, nampak cikgu. Tapi saya ada satu soalan juga nak tanya cikgu. Mengenai titik bertindih tu, kalau dah letak titik bertindih tu, perlu dijarakkan ke tak perlu, cikgu? Okey, untuk pengetahuan Mira dan juga anak murid, tak perlu jarak kita tulis biar berdekatan dengan nombor titik bertindih tu. Itu ialah penulisan standard yang betul dan kita tak boleh sebut, kita bukan tak boleh, kita jarang sebut jam 10 pagi. Kita akan sebut pukul 10 pagi, 7.45 pagi, pukul 2 petang. Bukan jam 2 petang. Itu yang sebetulnya. Tepatlah penggunaan jam di situ, cikgu. Ya, betul Mira. Jadi Mira telah pun selesaikan aktiviti merekod waktu Mira, tahniah. Dan untuk pengetahuan Mira, bila kita merekod aktiviti dan juga waktu, tak perlu ayat yang panjang. Cukup sekadar aktiviti itu sendiri saja. Wah, itulah dia perbezaannya tadi, cikgu ya, dengan penggunaan ayat tunggal dan juga merekod waktu. Okey, cikgu. Tadi kan saya tanya cikgu, pagi tu dari pukul berapa sampai pukul berapa? Maksudnya kalau bermula 2, pukul 2 itu sudah dikira 2 petang, cikgu. Ya, betul Mira. Sehingga 6.59 petang. Sampai petang. Ya, cikgu. kita tak cakap 7 petang, cakap 7 malam. Oh, 7 malam. Ya. Okey, jadinya dekat sini 6.30 masih lagi petang lah Mira. 6.59 masih lagi petang. Okey. Jadi cikgu harap selepas ini murid-murid tahulah bagaimana hendak merekod aktiviti dalam subtopik numerasi. Nampak macam mudah kan Mira kan? Sebab kita main letak-letak je Mira. Cuba kalau kita suka menulis, mungkin ambil masa sedikitlah untuk murid-murid kita. Betul tu. Dan yang paling penting sekali bila nak menulis waktu itu, jangan lupa tentang titik bertindih. Ya, ini harap-harap nampaklah ya. Cikgu dah besarkan sebenarnya tu. Betul. Okay. Dan jangan jarak lah. Okey, cikgu nak bagi Mira 10 markah lah dekat sini. Wah, bestnya. Sebab cikgu tak perasan tadi Mira. Betul lah, saya baik Mira betulkan. Terima kasih cikgu. Cikgu, ini tentang waktu. Tapi bagaimana pula daripada segi penulisannya, cikgu? Kalau nak menulis tu, maksudnya P petang tu kena P kecil lah, bukan P huruf besar. Sebab dia bukan kata nama khas. Okey, jadi huruf ini dah betul lah Mira 2 petang. Okey, ini antara aktivitinya dan juga murid-murid di rumah sendiri pun boleh merekodkan waktu mereka sendiri kan, cikgu? Betul Mira, betul. Kalau apa sahaja aktiviti yang mereka lakukan dari pagi sampailah ke malam. Mungkin cikgu. Okey, cikgu ada aktiviti nak beri kepada mereka juga ke, cikgu? Okey, untuk pengetahuan Mira, cikgu nak pesan dekat murid-murid dekat rumah, cuba satu hari tu nanti, okey, bila-bila lah kamu buat aktiviti-aktiviti yang biasa, jangan ikut dekat sini juga. Kadang-kadang ada banyak lagi kan? Betul. Mengetip kuku, menyang ikan ke apa. Rekodkan aktiviti kamu di rumah dengan jadual yang betul. Buat waktu, aktiviti, masa dan juga
aktiviti yang kamu buat tu. Oh. Okey, tak perlu panjang panjang. Ha. Okey, sebenarnya ini akan melatih kita lah. Okey, secara tak langsung. Nanti bila kita belajar ke topik yang ini, kamu akan macam orang kata biasa untuk merekod waktu. Ya. Itulah dia. Okey, ini antara aktiviti-aktiviti yang Cikgu Siti tunjukkan kepada anda yang berada di rumah. Boleh juga lakukan benda yang sama. Kita berhenti berehat lagi sekali, Cikgu. Okey. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Dah banyak dah yang kita sama-sama belajar kan, Cikgu. Pastinya mereka yang di rumah pun sudah mahir bagaimana cara intonasi yang betul bagi ayat tunggal dan juga bagi sebutan numerasi waktu, Cikgu. Ya, betul. Okey, dan di sebelah Cikgu itu sekarang ni Cikgu nak ulang semula ke, Cikgu? Nak ulang semula? Ya, betul. Okey, untuk murid-murid dekat rumah, cikgu nak ulang kembali intonasi yang betul untuk membaca ayat tunggal, iaitu contohnya adik membantu ibu membasuh pakaian kotor. Pastikan tidak mendata dan jika ada titik, tolong berhenti apabila membaca. Dan macam cikgu ingatkan tadi, cuba merekod waktu aktiviti kamu di rumah seharian. Itu saja, Mira. Ya, itu saja. Betul-betul short and sweet tu, Cikgu. Okey, tapi yang paling penting, Mira, lupa nak ingatkan. Pastikan langkah keselamatan diutamakan. Kita duduk di dekat rumah, jaga keselamatan dan apa pun jangan pergi ke mana-mana kalau boleh. Betul. Okay, Kalau Mira? tadi urusan penting di luar kan, Cikgu, Ya, kan? betul. Dan Okey. sekarang apabila mereka sendiri PDPR, belajar di rumah pun, Cikgu, tetap juga kena pastikan langkah keselamatan tu. Sepertinya penggunaan alatan yang tajam ataupun berbahaya kan, Cikgu? Betul. Kadang-kadang betul kata ada juga masa PDPR menggunakan gadget sambil charge pun sangat berbahaya. Cikgu tahu tu sebenarnya murid-murid cikgu. Sebab orang kata tak sempat kan nak charge PDPR daripada pagi sampai tengah hari. Betul. Charge kalau boleh daripada malam sebelum tidur charge dulu supaya kamu gunakan gadget itu bukan dalam keadaan sedang di-charge. Itu pun langkah keselamatan juga tu, Mira. Betul, bahaya tu ya, adik-adik. Jadi ingat pesan cikgu tu. Okey, Cikgu, jadi daripada segi cara sebutan intonasi ayat tunggal kita, tercapai ke, Cikgu, objektif pembelajaran hari ini? Okey, alhamdulillah pada pendapat cikgu tercapai dengan 5 contoh yang kita bagi tadi. Cikgu harapkan selepas ini murid-murid akan take note ataupun ingat kembali macam mana cara membaca dengan intonasi yang betul supaya murid-murid faham dengan apa yang murid-murid baca. Kadang-kadang bila kita membaca mendata saja tak ada intonasi, tak ada feel orang kata, Mira. Membaca Betul. pun kena ada feel juga. Sebab membaca intonasi yang betul dan jelas termasuk dalam salah satu kemahiran membaca yang perlu kita utamakan. Ya, okey. betul tu. Dan yang paling penting sekali apabila berada di rumah, pastikan semua switch ditutup jika tidak digunakan, Cikgu, kan? Betul. Pastikan apa, Mira? Barang-barang dekat dapur tu kalau ada benda tajam, disimpan di tempat tertutup. Dekat dalam bilik air pun ada bahaya juga kan, Mira? Betul. Kan? Betul. Pastikan lantai tu kering. Jangan ada orang kata bahan-bahan Licin, kan? yang budak-budak boleh capai. Bahayanya, Mira. Takut, cikgu. Okey, ingat tu. Tapi, Cikgu, untuk penutup pada kelas kita pada hari ini, ada satu video yang disediakan oleh Cikgu Siti, iaitu video murid-murid sendiri yang melakukan aktiviti keselamatan di rumah. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye. Wassalamualaikum.